Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Rupa-rupanya ada satu isu yang sedang panas sekarang ini, di mana ada cabar-mencabar supaya UMNO keluar dari barisan nasional. Wow, sekiranya UMNO keluar dari barisan nasional, saya fikir ada beberapa parti yang terus akan menjadi terkapai-kapai. MIC contohnya, MCA pun terkapai-kapai, dan beberapa lagi komponen dalam barisan nasional pasti terkapai-kapai kerana amat memerlukan bantuan daripada UMNO. Walaupun begitu, di malaysiakini.com baru saja diterbitkan lebih kurang 15 minit yang lalu, MIC cabar Lokman untuk bawa resolusi keluarkan UMNO dari barisan nasional. MIC mencabar ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, MKT UMNO, iaitu Lokman Nur Adam, untuk membawa resolusi untuk mengeluarkan parti komponen itu daripada gabungan barisan nasional. Wow, ini memang nada marah. Nada marah daripada MIC nampaknya. Ketua Penerangan MIC rasanya dah tak sabar, tak boleh tahan dengan Lokman Nur Adam ini. Sehingga Ketua Penerangan MIC Artinalan membuat cabaran sedemikian susulan satu kenyataan daripada Lokman Nur Adam bahawa UMNO tidak perlu melayan layanan istimewa kepada MCA dan MIC yang tidak mampu menarik sokongan China dan India. Sehingga beliau berkata, jika berat sangatlah beban untuk memikul MIC, berbincanglah dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan bawakan satu resolusi untuk mengeluarkan MIC daripada UMNO. Jangan hanya untuk mendapat perhatian murahan Lokman ingin mengeluarkan kenyataan sinis, katanya. Ini sebenarnya nak keluarkan MIC kah, nak keluarkan UMNO daripada BN? Tajuknya daripada Malaysia Kini ini, MIC cabar Lokman bawa resolusi keluarkan UMNO dari BN. Tapi dalam perenggan ini dia kata, jika berat sangatlah beban untuk memikul MIC, berbincanglah dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan bawakan satu resolusi untuk mengeluarkan MIC dari BN. Mana satu yang betul ni? MIC keluarkah BN ataupun UMNO? Ataupun tak pastilah. Nanti kita tengoklah laporan seterusnya. Jangan hanya untuk mendapat perhatian murahan, kata Lokman ingin mengeluarkan kenyataan sinis. Beliau sendiri tidak mampu untuk menang dalam pilihan raya yang ditandinginya. Ingin pula mengata orang lain, katanya. Dia berkata demikian ketika mengulas wawancara Lokman dengan sebuah portal yang mengatakan MCA dan MIC perlu membuktikan mempunyai sokongan pengundi bukan Melayu untuk bertanding dalam pilihan raya negeri PRN. Tetapi sampai bila kita nak pikul biawak tu? Wah, ini kata siapa ni? Kalau kita ada sahabat yang setia, tak ada masalah. Selama mereka ini kalah, 2008 sehingga 2018, mereka tetap menjadi menteri walaupun mereka tak ada kerusi, katanya. Tetapi mereka mengkhianati kita. Kita perlu fikir juga bahawa perlu rakan kongsi yang boleh sama-sama saling menyumbang, katanya. Kata Lokman Nur Adam lagi, takkan kita saja sumbang kepada mereka dan mereka tidak menyumbang, kata Lokman dalam wawancara itu. Bagaimanapun, Tinalan mendakwa UMNO adalah punca sokongan pengundi India dan China merosot kepada BN. Sehinggalah pada tahun 2007, kami telah menyumbang dengan penuh kepada BN sehingga tindakan beberapa pemimpin UMNO yang telah mengguris sentimen masyarakat India, katanya. Tambahnya lagi, MIC dilabelkan sebagai hamba UMNO dan parti itu juga tidak mengambil apa-apa tindakan untuk memperbetulkan keadaan sehingga Najib Razak menjadi Perdana Menteri, katanya. Katanya lagi, MIC tidak terkejut dengan kenyataan Lokman yang didakwa sebagai katak politik. Katanya lagi, memang susah untuk kami mengharapkan ikatan kekeluargaan yang sama daripada Lokman yang merupakan bekas ahli PKR yang dipecat. Ia agak kelakar apabila katak politik pula menuding jari kepada orang lain, katanya lagi.
Lokman Nur Adam merupakan ahli UMNO dari 1991 sebelum bertindak masuk ke PKR pada tahun 1999 sebelum dipecat pada 2004. Dia kembali bersama UMNO pada 2006 sehingga 2020 sebelum dilucutkan keahlian pada Februari 2020. Namun, dia kembali menjadi ahli pada 30 September 2021 selepas rayuannya untuk menyertai kembali UMNO diterima oleh parti. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. 20 Jun yang lalu, nampaknya ada satu pembayang siapakah calon untuk MB Selangor. Diterbitkan di syabudin.com.net. 20 Jun lalu, Azmin calon MB Selangor. Azmin calon MB Selangor, tapi video Haziq penghalang dia dinamakan poster boy. Semalam PN memaklumkan walaupun mereka sudah mempunyai calon menteri besar, jika gabungan itu berjaya merampas Selangor dalam PRN akan datang, tetapi tiada poster boy akan dinamakan. Alasan gabungan itu tidak menamakan poster boy untuk PRN berkenaan kerana berpendapat siapa yang dilantik sebagai MB pada akhirnya akan diputuskan sendiri oleh Sultan Selangor. Dengan alasan sedemikian, maka disebut tiadalah siapa dinamakan sebagai poster boy bagi negeri Selangor. Soalnya, apakah hanya Selangor saja yang tiada poster boy yang dinamakan? Bagaimana pula dengan Kelantan, Terengganu dan Kedah? Ada poster boy atau tiada? Sepatutnya jika PN meletakkan alasan calon menteri besar adalah hak dan budi bicara pihak istana negeri masing-masing membuat penentuan, maka semua negeri juga tidak perlu ada poster boy. Sementara menteri besar sedia ada difahamkan akan diletakkan sebagai poster boy bagi Kelantan, Terengganu dan Kedah, PN sebaliknya tidak berbuat demikian di Selangor adalah disebabkan hal-hal yang merunsingkan gabungan itu sendiri. Melalui beberapa maklumat yang diterima, adalah tidak disangsikan lagi bahawa Azmin Ali, Adun Bukit Antarabangsa sekarang, adalah calon menteri besar jika gabungan itu berjaya mengalahkan PH di Selangor. Perkara itu diperkuatkan lagi dengan kenyataan daripada pengerusi PN, iaitu Mahyadin Mak Yassin baru-baru ini yang mahu dan meletakkan keyakinan kepada Azmin untuk menghadiahkan Selangor kepada gabungan itu. Begitupun Azmin dikatakan tidak akan bertanding lagi di Bukit Antarabangsa. Sebaliknya akan berpindah ke Dun Hulu Kelang, satu kawasan dalam Parlimen Gombak. Dalam PRU 15 yang lepas, meskipun Azmin tewas kepada Amiruddin Syari di Gombak, tetapi beliau menang di semua peti undi dalam Dun Hulu Kelang. Hakikat itulah yang memberi keyakinan kepadanya untuk berpindah ke Hulu Kelang, kawasan yang kini diwakili Saari Sungib daripada Amanah Pakatan Harapan. Meskipun dinamakan secara diam-diam sebagai calon MB, Azmin tidak dinamakan sebagai poster boy. Adalah kerana PN dikatakan bimbang isu video Haziq akan dimainkan semula sebagai bahan utama ketika kempen diadakan nanti. PN dipercayai amat bimbang jika isu berkenaan dimainkan semula, malah disebarkan dengan meluas. Ditambah jika disertai dengan pelbagai pihak pula tampil membuat laporan polis bagi menuntut sesuatu tindakan diambil oleh pihak berkuasa. Ia akhirnya akan menjejaskan peluang gabungan itu untuk menang PRN nanti. Sebab itu difahamkan langkah paling selamat ialah tidak menamakan sesiapa saja sebagai poster boy bagi negeri Selangor. Yang nyata Azmin adalah satu-satunya calon pilihan untuk MB Selangor yang ada di dalam hati Mahyadin dan perkara berkenaan memang dalam pengetahuan kebanyakan pemimpin utama bersatu serta PN. Selain Nur Omar telah mengumumkan tidak bertanding, sebaliknya akan menjelajah ke seluruh Selangor dan memastikan kemenangan PN merampas negeri berkenaan. Beberapa bekas menteri seperti Muhammad Zain Mohamed, Saidan Kasim dan lain-lain lagi dipercayai akan turut membantu dengan aktif sepanjang kempen diadakan.
Yang nyata dalam 6 negeri yang bakal berlangsung PRN nanti, Selangor akan menyaksikan pertandingan paling sengit sekali. Selangor menjadi matlamat utama bagi PN untuk melonjakkan harapan mereka untuk memenangi PRU akan datang, dan negeri itu juga menjadi benteng utama kepada PH sama ada mampu kekal bertahan lagi atau bakal terkulai dalam pelukan kuasa dengan kekalahan di Selangor nanti. Semua kecengkaman kuasa bakal melonggar sendiri. Sabudin Husin, 20 Jun 2023. Bye-bye.